Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama pada malam ini dapat menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita sentiasa berulang-alik daripada rumah ke masjid, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masajid ni adalah kata ganda daripada kalimah masjid. Masjid ni makna dari segi bahasa ni maknanya adalah tempat sujud, daripada kalimah sajadah, tempat untuk bersujud. Dan daripada kalimah masjid inilah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menamakan tempat ibadah bagi orang Islam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kerana fungsi masjid itu tidak lain tidak bukan, tujuan utama adalah menyembah Allah yang satu. Tidak boleh membawa, tidak boleh menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amana billahi, siapa yang beriman kepada Allah, innama ya'muru masajidallah, sesiap mereka yang mengimarahkan, yang memakmurkan, yang menghidupkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah ini adalah man amana, mereka lah yang beriman. Man amana, yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amana billahi wal yawmil akhir, dan yakin kepada hari akhirat, dan yakin kepada perkara-perkara ghaib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana perkara-perkara ghaib ini kita tak akan dapat lihat kecuali setelah kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dapat melihat para malaikat ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma yaronal malaikata la bushra yauma idil lil mujrimin. Pada hari orang-orang kafir melihat para malaikat ni sedang sibuk mencari orang-orang Islam, mencari orang-orang mukmin untuk menyampaikan kitab-kitab amalan-amalan yang telah mereka lakukan, iaitu dalam urusan perkara ghaib. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan yakin kepada perkara yang mereka tak dapat lihat lagi, tetapi membenarkan kalamullah, membenarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada kedatangan hari kiamat. Wa aqamas salah, mereka ini orang yang mengimarahkan rumah Allah ini, semestinya mereka ini akan melaksanakan salat. Wa ataz zakah, dan mereka ini menunaikan zakat di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bersedekah kepada mereka yang memerlukan. Walam yakhsha illallah, mereka ini sekali-kali tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dia? Maksudnya di dalam Allah Subhanahu wa taala sifat takwa tu kena ada. Yakin Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat. Sebagai jemaah, dia menjaga tingkah laku di dalam Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa fitnah, keburukan dan sebagainya, tidak membawa perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini termasuk di kalangan orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah. Tidak guna kalau kita solat, kita bayar zakat, tapi kita tidak ada rasa takwa kepada Allah di dalam rumah Allah. Maksudnya apa? Tidak menjaga tingkah laku dan tata tertib, dan tidak melakukan maksiat di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakhsha illallah, itulah contoh bagi bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia seorang AJK di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjaga betul-betul amanah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya untuk menguruskan rumah Allah dengan sebaiknya. Tapi kalau dia tidak melaksanakan amanah dengan sebaiknya, maka mereka ini tidak ada ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia AJK masjid, maka dia bukan di kalangan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kalimah walam yakhsha illallah ini maksudnya adalah mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka yakin Allah melihat segala perbuatan yang mereka lakukan di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka ini termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kerana kita ini melazimi rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapat petunjuk dan taufik dalam menjalankan kehidupan seharian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita termasuk di kalangan 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah. Arasy Allah yang paling besar sekali pada hari kiamat nanti, ketika mana manusia-manusia yang lain sedang kepanasan, matahari yang terik sejengkal di atas kepala, maka mereka yang mendapat naungan arasy Allah ini adalah orang-orang yang beruntung. Tidak ada lagi peluh tidak ada lagi peluh yang menyebabkan mereka ini tenggelam dengan peluh-peluh ni seperti mana yang dialami oleh orang yang kufur pada hari kiamat nanti. Jadi salah satunya adalah mereka yang sentiasa berulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu layak mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada hari kiamat nanti mudah-mudahan kita semua mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kelaziman kita mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah para jemaah sekalian, kita sambung kepada pengajian yang lepas, sambungan hadis yang panjang. Tajuk hadis tersebut adalah hadis kursi tentang larangan melakukan kezaliman. Yang mana kita akan bacakan hadis ini nanti, serta kita sama-sama menghayati, mentadaburi apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis tersebut. Diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawa 'anillahi 'azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma 'ala nafsi. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah menjadikan perbuatan zalim itu haram di kalangan kamu semua. Fala tadzalamu, kita dah syarahkan pada pengajian yang lepas. Kemudian sambungan hadisnya lagi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua ini lahir dalam keadaan sesat. Kamu tidak mengenal Allah, kamu tidak mengenal Rasulullah, tak kenal Quran, tak kenal masjid. Tetapi kerana tanggungjawab ibu bapalah yang mengenalkan mereka, untuk mereka ini mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal solat, mengenal masjid dan sebagainya. Seperti mana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, setiap bayi yang lahir ini lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua mak ayahnya lah yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi, au yunassiranihi, ataupun menjadikan anaknya yang baru lahir ini dengan agama Nasrani. Maksudnya daripada kecil mereka ini diajarkan dengan agama mak ayah mereka. Au yumajjisanihi, ataupun menjadikan mereka ini orang-orang Majusi, orang-orang yang menyembah api, ataupun menjadikan mereka ini sebagai orang-orang Islam. Mak ayah mereka lah yang bertanggungjawab. Kita yang ada anak baru lahir inilah kita bertanggungjawab untuk mengajarkan mereka tentang agama Islam, sehinggalah mereka balik nanti, maka terletak atas hati mereka ini untuk memilih, kerana Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada mereka akal fikiran di samping umur yang baligh, dan juga dikurniakan akal fikiran untuk memilih mana satu agama fitrah yang betul-betul datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam, sungguhnya agama yang diiktiraf oleh Allah adalah agama Islam. Itulah agama Nabi Adam, sehinggalah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani. Itulah agama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam surah Al-Fatihah kita selalu doa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apakah makna dia? Maknanya adalah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita ni para jemaah sekalian, bukanlah kita ni nak dipaksa untuk menghafal satu Al-Quran. Mungkin kita tak mampu nak hafal, tapi sebaiknya, sebolehnya untuk kita ini menghafal makna-makna dalam surah Al-Fatihah. Kerana daripada makna surah Al-Fatihah itulah lahirnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita memuji Allah, membesarkan Allah dalam surah Al-Fatihah, kita doa pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan hidayah. Ihdi maksudnya tunjukkanlah kami ya Allah hidayah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang mana orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. An'amta alaihim ni siapa dia? An'amta alaihim ni adalah orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau benci ya Allah. Siapakah orang yang paling Allah benci? Orang-orang Yahudi. Kerana apa? Kerana mereka ini bila mana matinya, bila mana meninggalnya, wafatnya seorang Nabi, diutuskan Nabi yang seterusnya, tetapi mereka tetap degil untuk patuh arahan Nabi mereka dan taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang degil, kaum yang mana Nabi Musa AS bersabar kepada mereka. Lebih-lebih lagi ketika mana Allah Ta'ala telah memfardukan jihad kepada kaum Bani Israel ini dengan Musa AS. Allah Ta'ala perintahkan Musa AS dan juga kaum Bani Israel ini untuk pergi berjihad untuk membuka Baitul Maqdis. Tapi apa kata kaumnya? Idhhab anta wa rabbaka faqatila inna hahuna qa'idun. Kata Bani Israel ni apa dia? Kata Bani Israel ni, pergilah engkau Musa dengan Tuhan kau, peranglah dua orang.
Faqatila, peranglah dua orang. Inna hahuna qa'idun, kami duduk sini sahaja, tak nak pergi berperang. Itulah yang berlaku kepada kaum Bani Israel yang sangat besar ujiannya buat Nabi Musa AS. Dengan sebab mereka ini tidak mentaati arahan Nabi mereka, tidak mentaati perintah Allah Ta'ala, maka mereka ini menjadi pelarian. Raja-raja yang zalim telah menawan mereka. Itulah azab kerana mereka ini tidak mentaati perintah Allah dan perintah Rasulnya. Tetapi berbeza dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi ini bukan semua kaya. Daripada lahir ni ada di kalangan mereka ni boleh dibilang dengan beberapa orang sahaja yang di kalangan mereka ni betul-betul kaya. Tapi selebihnya ini mereka ini termasuk di kalangan golongan-golongan yang faqir miskin. Contoh Mus'ab bin Umar, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, semua ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Tapi majoriti sahabat-sahabat Nabi, walaupun sebelum memeluk agama Islam, mereka adalah golongan-golongan yang faqir miskin. Tapi bila mana datangnya arahan daripada Allah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawapan mereka? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Lebih-lebih lagi dalam perang Badar. Perang Badar ni tak ada senjata. Boleh dikira beberapa orang sahaja yang ada senjata. Hanya ada 3 ekor unta sahaja semasa dalam peperangan Badar. Selebihnya sahabat ni berjalan kaki. Tetapi kerana kesabaran mereka dalam mentaati perintah Allah dan perintah Rasulnya, Allah Ta'ala kurniakan kemenangan. Dan dengan sebab mereka ini berterusan melaksanakan sunnah Nabi SAW, akhirnya Rom dan Parsi jatuh di tangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita boleh bezakan mana satu mereka yang tidak taat kepada Nabi mereka ini, Allah Ta'ala menjadikan mereka ini sangat hina sekali. Tetapi orang yang mentaati Nabi-Nabi mereka ini, Allah Ta'ala angkat darajatnya sehingga menjadi pemimpin yang digeruni, pemimpin-pemimpin Arab yang ditakuti. Bayangkan di zaman sebelum Islam ini, orang-orang Rom dan Pars ini tak pandang langsung orang Arab. Dia anggap orang Arab ni sebagai pelarian saja, ataupun orang kata macam kita ni pandang golongan-golongan yang susah, ataupun apa orang kata, kita pandang orang-orang yang betul-betul susah, yang rasa memang diorang ni tak akan ada kemajuan. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni hidayah Islam, seperti mana kata Umar radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kami ini kaum yang dikuatkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Islam. Kerana itulah ketaatan sahabat-sahabat Nabi SAW, akhirnya terbukalah empayar Islam, diluaskan lagi sampailah ke wilayah Afrika, sampailah ke wilayah Eropah, sampailah ke wilayah Iran, India, sehinggalah ke China sana, kerana ketaatan sahabat Nabi SAW kepada baginda SAW. Jadi untuk kita berjaya, untuk kita menjadi seperti mana sahabat-sahabat Nabi SAW, maka hendaklah kita wajib mentaati perintah Nabi Muhammad SAW, bersungguh-sungguh melaksanakan sunnah Nabi SAW. Dan juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, waladhdallin, tadi ghairil maghdubi alaihim, maksudnya adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kata ulama tafsir adalah orang Yahudi. Waladhdallin, siapa dia? Orang-orang Nasrani yang telah mendakwa Nabi Isa sebagai anak Allah, yang telah mendakwa Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu Tuhan daripada 3 Tuhan, Trinity. Maka orang-orang ini yang telah menjadi sesat di zaman setelah kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita doa pada Allah supaya Allah Ta'ala sentiasa tunjukkan kita jalan yang lurus. Sebab itulah kita kena menghayati isi-isi dalam surah Al-Fatihah. Tak hafal makna surah lain tak ada, tidak menjadi masalah. Tapi sebaiknya kita ini hafal terus.
terjemahan dalam surah Al-Fatihah tujuannya untuk menghadirkan hati kita ini dalam khusyuk dan khudu' di dalam solat. Kita solat, makna solat ni apa dia? Solat ni maknanya adalah doa. Solat ini maknanya adalah doa. Sebab itulah ada beberapa zikir yang kita baca dalam solat. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Kan? Itu salah satu doa dalam solat. Dan juga kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tempat seorang hamba itu paling dekat dengan Tuhannya ketika mana di dalam sujud di dalam solat. Jadi dalam sujud itulah perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat ini, Nabi banyak berdoa di penghujung tahiyat akhir. Nabi banyak berdoa di penghujung tahiyat akhir. Biasa kalau kita baca fil alamin innaka hamidum majid, Nabi SAW akan memperbanyakkan doa di penghujung tahiyat akhir sebelum salam. Maksudnya selepas fil alamin innaka hamidum majid, kita baca doa yang kita nak baca. Antara sunnah doa yang Nabi baca adalah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi duburis solat. Sungguhnya Nabi SAW telah berdoa di penghujung solat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamat. Aku berlindung pada Engkau ya Allah daripada fitnah dajjal, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada ujian-ujian kehidupan, fitnah al-mahya wal mamat, ujian-ujian kehidupan dan ujian-ujian yang datang selepas kematian. Allahumma, kemudian baginda menyambung lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau ya Allah daripada perbuatan-perbuatan dosa dan juga hutang-hutang keliling pinggang. Itulah salah satu doa baginda SAW dalam solat, kerana pada waktu itulah kata ulama waktu yang mustajab. Selepas kita baca fil alamin innaka hamidum majid, kita doa dalam beberapa 2-3 doa, kemudian kita salam. InsyaAllah doa itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sambungan hadis yang seterusnya, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua ini lapar, illa man at'amtuhu, kecuali mereka yang Allah Ta'ala berikan makan, dengan syarat mereka bertawakal dan mereka berusaha mencari bekerja untuk memberi nafkah untuk dirinya dan juga beri makan untuk isteri dan juga anak-anaknya, usaha dalam dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepada aku. Tuan-tuan yang mulia, kita semua ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak Allah Ta'ala ciptakan Al-Qalam. Di awal penciptaan makhluk-makhluk ni, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Qalam. Riwayat lain menyebutkan adalah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Ta'ala ciptakan Al-Qalam ini, maka Al-Qalam bertanya kepada Allah, apakah yang perlu aku tulis ya Allah? Allah Ta'ala kata, tulislah. Apa yang perlu aku tulis ya Allah? Tulislah takdir seluruh makhluk Allah, malaikat, manusia, jin, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi-bumi, planet-planet, semua ini telah ditulis oleh Al-Qalam daripada sejak azali sehinggalah bilakah mereka akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga ajal kita, jodoh kita, semua ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bila mana ditentukan oleh Allah ini, bukanlah maksudnya kita duduk sahaja dia datang, tapi perlu kepada pekerjaan, perlu kepada usaha. Fa idza azamta, bila mana kamu telah berazam, berusaha bersungguh-sungguh, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kemenangan kepada baginda
dalam setiap peperangan. Maksudnya baginda ni akan mengalahkan orang-orang kafir. Dan juga semasa baginda ni sedang mengorek parit dalam peperangan Khandaq ini, Allah Ta'ala telah menjanjikan kemenangan orang Islam ke atas Rom dan Parsi. Tetapi kemenangan ini baginda tak akan dapat kecuali dengan usaha. Maksudnya apa? Kamu ni, kita ni akan dapat takdir tersebut dengan usaha. Begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda akan dapat kejayaan tersebut dengan usaha. Baginda akan dapat mengalahkan orang-orang kafir dengan berperang. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Kamu akan masuk ke Masjidil Haram dengan dalam keadaan aman. Jadi janji Allah ini berlaku dengan usaha baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan duduk diam-diam sahaja tiba-tiba dah tawan Mekah. Tetapi baginda mengajarkan umatnya apakah itu konsep tawakal. Perlunya bersusah payah, perlunya mujahadah, sehinggalah sahabat-sahabat Nabi ada yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai apakah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda dan juga umat Islam, iaitu kemenangan dalam setiap peperangan. Dan usaha ini perlulah dilakukan secara berterusan sehinggalah Allah Ta'ala kurniakan terus kepada orang-orang Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila kamu telah berusaha ini, maka datanglah nasrullah, datangnya bantuan Allah, dan juga wal fath, dan juga kemenangan dalam setiap peperangan, kemenangan dalam pembukaan kota Makkah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di penghujung ke-Islam, di penghujung hayat Nabi SAW, seluruh suku-suku Arab di semenanjung tanah Arab ini berbondong-bondong berjumpa dengan baginda untuk menyatakan keislaman mereka. Yang mana usaha, yang mana benda-benda ini, khas perkara-perkara ini baginda tak akan dapat kalau baginda tidak berusaha. Baginda berdoa saja pada Allah untuk hancurkan terus orang kafir. Contoh sebelum perang ni baginda doa terus, boleh saja Allah Ta'ala hancurkan orang kafir on the spot. Tapi Allah Ta'ala dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan umatnya, mengajarkan manusia ini apakah itu konsep tawakal. Apakah itu konsep berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila mana kamu telah berusaha, berazam, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambung hadis yang seterusnya, ya ibadi kullukum 'arid illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, kamu ini lahir dalam keadaan bertelanjang. Kita ini lahir tidak berpakaian dan akan dibangkitkan nanti pun tidak berpakaian. Seluruh umat manusia ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak berpakaian. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak ada rasa malu lelaki dan perempuan pada masa tersebut? Maka apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu manusia akan memikirkan nasibnya, nafsi. Di padang mahsyar nanti kita sendiri pun tak sedar yang kita ni akan telanjang, kerana kita akan memikirkan nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan berdialog dan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya dan tuan-tuan ini akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Umpama seorang hakim dengan pesalah, akan ada sesi dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat menyebutkan didatangkan seorang mukmin pada hari kiamat nanti, kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada mukmin tersebut, atadruna dzamba kadza wa kadza, kamu tahu tak dosa yang kamu lakukan pada tarikh tersebut, pada masa tersebut? Kita akan lihat
perbuatan dosa kita, perbuatan pahala kita, Allah akan tunjuk di hadapan kita nanti. Dan bagi orang mukmin pun akan ditunjukkan dosanya yang telah dilakukan. Allah Ta'ala akan tunjukkan dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu telah melakukan dosa ini dengan sembunyi dan kamu telah istighfar kepada, kamu telah minta taubat kepada aku dan aku ampunkan, dan pada hari ini aku sembunyikan dosa kamu tersebut dan aku ampuni semua dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Itulah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di hadapan Allah Ta'ala, tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yawma yahsyadu a'da'ullahi ila an-nari fahum yuz'un hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari dihimpunkan orang-orang kafir, kemudian mereka ini akan menjadi saksi atas perbuatan mereka ini. Syahida alaihim sam'uhum, akan menjadi saksi perbuatan mereka ini telinga mereka, wa absaruhum, dan juga pandangan mereka iaitu mata mereka, wa juluduhum, dan juga kulit-kulit mereka ini bima kanu yaf'alun, dengan apa yang telah mereka lakukan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, maka orang-orang kafir ini bertanya kepada tangan, kaki, mulut, tangan, kaki, mata, telinga ini, lima syahidtum alaina, kenapa kamu jadi saksi atas kami? Tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kita. Lebih-lebih lagi di zaman media sosial ini, kita kuat menaik benda-benda buruk, kita kuat mencaci dalam handphone. Jari-jari bergerak ini, jari-jari inilah yang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Kita mengata orang, kita menghina orang, mencaci orang, memfitnah orang, maka tangan-tangan ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatlah seberapa banyak fake account dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke, dan sebagainya, tetap akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksukum, aku akan kurniakan pakaian kepada kamu. Sama juga dengan konsep tawakal tadi, seperti mana kita minta makanan. Kita minta makanan kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan makanan dengan syarat kita berusaha dan bertawakal dan berazam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa liwasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik untuk kamu semua. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan kepada kita ini bahan-bahan untuk menjadikan, untuk membuat pakaian. Dan dalam masa yang sama kita kena menjaga aurat kita, menjaga maruah kita, dan jauhilah pakaian-pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah ni maksud kita pakai dengan tujuan untuk orang tertumpu, dan mata orang ini tertumpu kepada pakaian kita. Itulah pakaian yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaian syuhrah. Maksudnya apa? Contoh kalau orang-orang profesion pakai sana, pakai sini, letak bunga ke atas kepala sampai menutup pandangan manusia, sehinggalah manusia-manusia tertarik untuk melihat dia. Itulah pakaian syuhrah, pakaian yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang mulia, mudah-mudahan dengan hadis yang dikongsikan pada hari ini memberikan manfaat pada kita semua, untuk kita ini sentiasa menghayati sunnah Nabi SAW dalam berpakaian, untuk menghayati sunnah Nabi SAW, pesanan Nabi SAW hadis kursi ini, untuk kita sentiasa berserah diri kepada Allah, di samping kita berusaha
kerana setiap manusia ini telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seekor burung, kata baginda SAW, kalaulah seorang mukmin itu bertawakal seperti mana tawakalnya seekor burung, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana burung ini dia tidak tahu bahaya di luar sana, tapi keluar mencari makan untuk anak-anaknya ini sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kita ini dalam kita usaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyakkanlah bertawakal, berdoa pada Allah. Solat sunat duha, menjaga solat 5 waktu, kemudian solat sunat tahajud, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala akan berikan nanti insya-Allah. Allah ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk atas kelemahan saya sendiri.